Astagfirullahaladzim. Bismillah. Allah. Bismillah. Suara jelas tak? Dengar suara tak? Takut tak? Cuba respon sikit. Ada dengar suara? Suara jelas? Suara saya jelas tak? Dengar, alhamdulillah. Yallah, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أولا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah bermula pada hari ini kita akan memulakan muzakarah perbincangan kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah yang disusun oleh guru kita Al-Habib Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Al-Kaf hafizahullah ta'ala. Beliau ialah anak murid kepada Asy-Syafi'i As-Saghir, iaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid. Kitab ini setakat ni ada 3 jilid lah, bab ibadat, muamalat, kemudian nikah. Cumanya yang nikah ni belum ada di pasaran. Yang saya syarah di YouTube tu, itu berdasarkan masih musawwadah. Saya dapat kopi kitab itu ketika mana belajar di Mesir lah. Jadi saya khatam At-Taqrirat As-Sadidah, ibadat, muamalat dan juga munakahat dengan pengarang kitab sendirilah. Alhamdulillah. Juga saya khatam dengan beliau kitab Minhajul Usul karangan Syekh Daud. Syekh Daud, tak silap, Miftahul Usul dalam ilmu usul fiqh. Kemudian kitab apa lagi? Kitab tu jelah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan daripada bab puasa, memandangkan kita dah nak masuk bulan Ramadan, berbaki dalam sebulan lebih ataupun sebulan lebih kurang. Kemudian selepas tu kita akan masuk bab i'tikaf. Kemudian tengoklah kita nak masuk bab haji ke ataupun patah balik bermula daripada bab at-taharah, tengok keadaan insya-Allah. Jadi kalau tengok kitab muka surat berapa? 433. Itu yang kitab warna hijau, cetakan kedua. Kalau cetakan pertama rasa lain sikit lah. Ini cetakan yang kedua ni yang saya guna ni. Ala kulli hal kita baca insya-Allah. Kitabus Siyam, kitab yang membincangkan tentang puasa. Ta'rifus shaum lughatan mutlaqul imsak. Wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidatina Maryam, inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Ay nazartu imsakan anil kalam. Wa minhu qawlu syair yasiful ma'rakah. Jadi puasa as-sawm ataupun as-siyam, sudut bahasa ialah mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri. Sama ada menahan diri daripada bercakap, menahan diri daripada makan, daripada minum,
menahan diri daripada berdiri, menahan diri daripada berkahwin, itu kita panggil sebagai sauman ataupun siyaman pada sudut bahasa. Dalil as-saum bermakna mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri, ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Sitina Maryam. Sitina Maryam sebut, inni nazartu lirrahman, sesungguhnya aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala sauman, akan sauman. Apa makna sauman kat sini? Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan bercakap dengan mana-mana manusia pada al-yaum, pada hari ini. Jadi sauman ditafsirkan dengan falan ukallimal yauma insiya, tidak bercakap, menahan diri daripada bercakap. Itu tafsiran kepada saum kat situ. Jadi sauman dalam ayat ini bukan puasa tak makan tak minum, tapi sauman dalam ayat ini merujuk kepada tidak bercakap-cakap. Boleh? Jadi ai nazartu imsakan anil kalam, aku bernazar untuk berdiam diri daripada bercakap-cakap. Ini kalau puak-puak batiniyah, dia ambil dalil ayat Quran ni untuk mengatakan puasa tu ialah diam, tak bercakap-cakap. Puasa dalam Islam bukanlah menahan diri daripada makan dan minum. Ni puak-puak sesat ni, puak-puak batiniyah. Tak, kita tanya dia mana dalil, dia kata ni dalil, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya, aku bernazar untuk Rahman sauman. Apa saum? Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak bercakap-cakap, maknanya aku diam. Jadi bila kita diam, kita puasa dah tu. Tak payahlah susah-susah Ramadan tak makan tak minum, tak perlu. Kamu diam tu kira puasa dah. Tu puak batiniyah. Ada dalam kitab apa? Kashfu Asrari Al-Batiniyah. Saya baru baca sikit tu yang ingat tu. Boleh? Tu puak sesat belaka tu. Fa minhu qawlu syair yasiful ma'rakah. Tak ada dalil lain, ialah sebuah syair. Dia sebut khailun siyamun wa khailun ghairu saimah tahta al-ajaji wa ukhra ta'lukul lujama. Khailun siyamun, kuda yang siam. Bukan kuda yang puasa. Kuda puasa start daripada awal subuh sampai maghrib. Lepas maghrib baru dia buka dengan kurma, tak. Khailun siyam maknanya khailun yang apa? Yang menahan diri daripada berperang, daripada bergerak ke medan perang. Itu makna siyam. Wa khailun ghairu saimah, dan kuda yang ghairu saimah, yang tidak puasa. Maksudnya tidak menahan diri, malah dia tu bergerak, berlari, hunggar pergi medan perang untuk berperang. Boleh? Okey, syar'an, sudut syarak pula, as-siyam ialah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams biniyatin makhsusah. Al-imsaku an jami'il mufattirat, sudut syarak ataupun sudut istilah fuqaha, siyam ialah menahan diri daripada semua perkara-perkara yang membatalkan puasa. Start bila? Min tulu'il fajri, bermula daripada terbitnya fajar, ila ghurubish syams, sampailah terbenamnya matahari, dengan niat yang tertentu. Jadi itu ta'arif bagi puasa pada sudut istilah fuqaha. Apa dia? Al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams biniyatin makhsusah. Dalam ta'arif ni sendiri ada rad. Rad kepada pandangan ataupun fahaman yang salah, dan mengatakan bila azan berkumandang, kita boleh makan lagi. Maknanya apa? Kalau kita sedang makan, tengah ngunyah ni, nasi ayam ke, bubur lambuk ke, tengah-tengah mengunyah, tiba-tiba orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu kumpulan, satu fahaman mengatakan selagi mana tak habis azan, kita boleh makan, kita boleh habiskan makanan yang ada dalam mulut kita. Itu fahaman yang salah. Sebab apa? Syekh sebut min tulu'il fajr, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar, mana daripada start masuk subuh tu. Kamu kena tahan diri daripada makan dan minum. Jadi kalau tengah azan kamu makan, itu bermakna telah kamu melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kamu tidak menahan diri kamu daripada terbit fajar kepada hingga ke maghrib. Sebab apa? Kamu makan ketika azan, ketika terbit fajar. Maka pandangan tu salah lah. Kalau buat juga batal puasa. Faham tak?
Okay, al-aslu fih. Al-aslu ni maknanya ad-dalilu fih. Dalam usul fiqh dia beritahulah al-aslu ni datang dengan beberapa makna. Antaranya ialah ad-dalil. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Tu. Itu dalil kepada kefarduan lah. Kutiba ay furida, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat sebelum kamu. Hikmah puasa apa? Moga-moga kamu bertakwa. Boleh? Okey, terus. Waktu fardihi, waktu difardukan puasa ni. Bila puasa ni diwajibkan ke atas kita umat Islam? Furida fi sanati tsaniyati min al-hijrah fi syahri Sya'ban. Difardukan puasa ke atas umat Islam pada tahun kedua daripada hijrah Nabi ke Madinah. Pada bulan apa? Pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban difardukan apa nama puasa Ramadan itu, kita start puasalah. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat kullaha nawaqis ay 29 yawman illa wahidan fakamilun. Nabi Muhammad alaihi wasallam sepanjang hidup beliau baginda puasa 9 kali. Sempat jumpa 9 kali puasa, 9 kali Ramadan. Dalam 9 kali itu semua sekali 29 hari. Melainkan sekali sahaja yang 30. Boleh? Itu faedah lah. Nabi puasa 9 kali. 8 kali 29 hari. Sekali 30 hari. Ustaz, Nabi puasa 29 hari tu Nabi puasa sehari? Tak. Memang bulan tu tak 29 hari. Maka Nabi puasa 29 hari. Faham tak? Tu. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Apa dia Syahrul Ramadan, bulan puasa? Yang mula-mula kita sebut dulu. Kita nak sebut Ramadan sahaja tanpa kita datangkan lafaz syahr, bulan di depan. Hukumnya tidak makruh ikut pandangan yang muktamad dalam mazhab. Maknanya kita sebut aku puasa Ramadan, tidak ada masalah. Bulan ini bulan Ramadan, tidak ada masalah, tak makruh pun. Tidak disyaratkan kita sebut bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Boleh? Lafaz syahr tu. Lafaz syahr. Khilaf. Boleh tak kita sebut Ramadan sahaja ataupun mesti kita sebut Syahrul Ramadan, bulan puasa? Yang muktamad tidak makruh kita sebut Ramadan sahaja. Qil pandangan kedua mengatakan makruh. Nak keluar daripada khilaf kita sebutlah Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan huwa syahrut tasi' min asy-syuhuril arabiyyah wa huwa afdalus syuhur wa summiya Ramadan qila li'annahu 'indama wada'a al-'arabu asma' asy-syuhur wa wafaqa hadha asy-syahru shiddatal har fasummuhu Ramadana min ar-ramda ay shiddatil har wa qila li'annahu yarmidu adh-dhunuba ay yahriquha. Jadi bulan Ramadan ini ialah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Arab, daripada bulan-bulan Islam lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal tu. Ramadan ni duduk nombor 9. Faham tak? Dan ianya merupakan seafdal bulan. Dinamakan Ramadan sebab apa? Pasal apa dinamakan Ramadan? Qil, pandangan banyak. Ada pandangan mengatakan bila mana orang Arab ni lah, dia nak letak nama bagi bulan-bulan ni. Tak, bulan ni nak letak nama apa? Tak, bulan depan nak letak nama apa? Ketika mana mereka nak letak nama bulan Ramadan, ketika mana mereka nak letak nama bulan, kebetulan bulan itu bertembur dengan keadaan yang sangat panas, hari yang sangat panas. Boleh? Maka mereka namakan bulan itu sebagai bulan Ramadan. Diambil daripada Ramda. Ramda ni panas, bersangatan panas. Maka disebabkan masa nak letak nama tu panas weh hari ni. Kita letak nama bulan ni Ramadan lah. Gitu cerita dia. Ada pandangan mengatakan Ramadan diambil daripada Ramadan yarmidu. Yang bermakna yahriq, membakar. Jadi puasa Ramadan maknanya puasa membakar. Bakar apa? Bakar dosa. Insya-Allah taala. Terus muka surat sebelah tu fadilatus saum, fadilat puasa banyaklah. Al-ayat wal ahaditsu katsiratun fi dzalik. Ayat Quran banyak, hadis pun banyak. Yang disebut dalam kitab ni sebahagian, antaranya ialah
Wa minha qauluhu ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kamu, minumlah kamu di syurga sebagai balasan dengan apa yang telah kamu lakukan di dunia dulu, fil ayyamil khaliyah. Imam Waqi' dan juga selain daripada Imam Waqi' mengatakan ayyamul khaliyah, hari-hari yang kosong, khaliyah ialah hari puasa. Jadi sebagaimana kamu tinggal makan dan minum di dunia dulu, tak, pada bulan Ramadan, hari ini kamu makan dan minumlah sepuas-puasnya di dalam syurga. Okey, jadi fadilatnya boleh masuk syurga lah. Kelebihan dia. Wa qauluhu ta'ala was-saimina was-saimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi dalam ayat ni, dan orang yang berpuasa daripada kalangan orang lelaki dan juga perempuan, dan orang-orang yang menjaga faraj mereka, tak, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan juga orang yang berzikir, sama ada lelaki dan juga perempuan, maka apa balasan kepada golongan ini? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Ta'ala sediakan bagi mereka pahala, keampunan dan juga pahala yang besar. Wa fil haditsil qudsi anillahi ta'ala annahu qala, ini hadis qudsi. Allah Ta'ala berkata, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan yang dibuat oleh anak Adam ni, pahalanya ialah 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Illa siyam, melainkan puasa, fahuwa li, maka puasa itu untuk aku. Boleh. Sebab orang yang puasa ni, dia tak ada beza dengan orang yang tak puasa. Dan nak buka puasa ni mudah saja. Kita pergi tandas, kita minum air, dan 3 togok hilang dahaga tu. Tak, jadi kita puasa juga, tak makan, tak minum dalam air dalam rumah. Sebab apa? Fahuwa li, kerana Allah lah. Maka Allah pun sebut puasa ni untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan apa? Bagi ganjaran. Tak. Lepas tu kalau sembahyang, zakat tu siapa bagi ganjaran? Allah juga. Jangan kita faham bila disebut fahuwa li wa ana ajzi bih, aku yang balas. Mana ikut atas aku nak balas 8 juta ke 10 juta ke pahala, itu atas aku. Jangan kita faham ibadat lain Allah, bukan Allah Ta'ala yang bagi ganjaran, malah makhluk lain. Tak. Yang bagi ganjaran Allah juga. Cuma disebut wa ana ajzi bih kat sini nak tunjuk fadilat puasa itu besar. Sampai Allah Ta'ala sendiri sebut wa ana ajzi bih. Yang lain Allah Ta'ala juga yang apa bagi ganjaran tu. Faham tu? Wa fil hadithi man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata 100 'am. Dalam hadis disebut barang siapa yang puasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada neraka Jahannam sejauh 100 tahun perjalanan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam hadis yang lain disebut lis-shaimi farhatan idza aftara farih wa idza laqiya Allah fariha bi shaumih. Bagi orang yang berpuasa itu 2 kegembiraan. Yang pertama bila berbuka, syok buka tengah-tengah lapar, tak ada seronok. Wa idza laqiya Allah farih. Yang kedua, bila mana bertemu Allah Ta'ala, dia gembira juga. Sebab apa? Pahala puasa yang dia dapat, ganjaran puasa yang dia dah dapat. Riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Wa fil hadits kadzalik sumtu shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Diam orang yang berpuasa dianggap sebagai tasbih, tidurnya pula dianggap sebagai ibadah, doanya pula mustajab, dan amalannya digandakan. Amalan sunat digandakan seperti pahala fardu, pahala fardu pula digandakan seperti buat 70 fardu yang sama. Riwayat Imam Dailami fi Musnad Al-Firdaus. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, as-siyamu junnah wa hisnun hasin minan nar. Puasa ni pendinding dan benteng yang sangat kuat daripada api neraka. Selesai. Kemudian kita masuk ahkamus saum, hukum hakam puasa.
As-sawmu ta'tarihi al-ahkamul arba'atu al-wujub wan-nadb wal-karahatu wal-hurmah. Puasa ni ada padanya 4 hukum. Yang pertama wajib, ada kala sunat, ada kala makruh, ada kala haram puasa. Ibadat tapi haram. Sebab apa? Tak kena gaya. Tak ikut peraturan Tuhan. Boleh. Jadi ibadat-ibadat pun mesti ikut peraturan musyarri' Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita buat ibadat ikut peraturan kita, tak boleh. Tak sah. Jadi yang pertama wajib kita puasa. Pada berapa keadaan? Wa yakunu dzalika fi sitti halat, pada 6 keadaan. Yang pertama saumu Ramadan. Ada goyang-goyang tu sebab angin. Rumah saya di Baluk ni duduk di sebelah pantai. Tu pantai tu. Jadi angin sangat kuat hari ni. Dengar, mungkin dengar ada bunyi angin ni. Kalau yang dengar live ni. Tu tempat lain banjir dah. Semoga Allah Taala bagi kesabaranlah kepada orang yang banjir dan ketabahan. Kita yang boleh bantu, kita bantulah, insya-Allah. Jadi puasa yang wajib ada 6. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua saumul qada, puasa qada. Zaid tinggal Ramadan 2 kali, 2 hari. Tak, maka bila habis Ramadan dah raya, dia wajib qada lah 2 hari tu. Nak qada segera ke nak qada bila-bila dia suka? Tengok, kalau dia tinggal puasa 2 hari tu dengan sengaja, maka wajib dia qada segera. Segera tu apa? 2 Syawal. 2 Syawal tu dia kena qada dah. Kalau dia tangguh, hukum dia berdosa. Pertama, dosa tinggal Ramadan tu. Yang kedua, dosa menangguhkan puasa. Dia kena puasa 2 Syawal tu, kena puasa dah. 3 Syawal puasa yang kedua. Kalau puasa Ramadan ditinggalkan kerana uzur, maka dia boleh qada bila-bila masa dia sukalah. Selagi mana tak bertemu Ramadan akan datang. Cumanya yang afdalnya apa dia puasa qada dengan segera jugalah, untuk melepaskan uhdah yang ada di atas bahu dia. Yang ketiga, puasa wajib yang ketiga saumul kafarah, puasa kafarah. Ka kafarati ziharin atau qatlin atau jima'i Ramadan, seperti kafarah zihar. Zihar ini menyamakan isteri dengan orang yang haram bagi kita. Kita sebut tubuh badan kamu ni, tak seperti mana mak aku. Tu tak kena gaya, hukumnya zihar. Boleh. Haram dia bersetubuhi isteri dia selepas tu, dah ada hukum akam berkait lah. Dan kalau hukum akam terperinci dan ada waktu dia kena kafarah zihar. Boleh tengok dalam syarahan saya ke atas, takhiratnya dalam bab zihar. Kemudian kafarah sebab membunuh, kafarah sebab jima' siang bulan Ramadan. Antara perkara yang membatalkan puasa ialah jima' pada siang bulan Ramadan. Kalau seseorang tu jima' juga bini dia pada bulan Ramadan, tak, maka kita sebut wajib qada. Wajib qada. Wajib qada selesai dah. Wajib kafarah. Wajib kafarah. Wajib kafarah. Dah akan bincang juga dalam kitab ni. Boleh? Seterusnya yang keempat, as-sawmu fil haji wal umrah badalan anil dhabhi fil fidyah. Puasa dalam haji dan umrah ganti kepada menyembelih. Dalam bab haji, bila kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam haji, dipanggil sebagai muharramatul ihram, ada keadaan kita kena bayar fidyah. Fidyah tu pula ada waktu kena sembelih binatang. Kalau kita tak mampu nak sembelih, kita boleh turun berpuasa. Dan puasa tu wajib dilaksanakan. Boleh? Yang kelima, as-sawmu fil istisqa idza amara al-hakim. Puasa yang wajib yang kelima, puasa disebabkan itu pun kalau diperintahkan oleh al-hakim. Al-hakim kat sini waliul amri lah. Di Malaysia ialah ketua agama kita di Malaysia ialah yang di-Pertuan Agong. Tak. Contohlah Malaysia ni lama tak hujan. 3-4 minggu tak hujan ataupun sebulan tak hujan. Maka pemerintah kita iaitu yang di-Pertuan Agong memerintahkan untuk solat istisqa.
solat minta hujan. Sebelum tu dia suruh kita puasa. Dia suruh puasa 3 hari. Maka kita wajib puasa 3 hari. Wajib. Tak puasa haram, dosa. Bila wajib puasa tu? Kalau kita mampu lah. Kalau kita tak mampu, tak wajib puasa. Boleh? Tu. Jadi asal puasa tak wajib. Tapi bila pemimpin suruh, jadi wajib. Dia Ramadan ni pemimpin suruh tak suruh wajib dah. Tapi puasa untuk kita sembahyang istisqa minta hujan, sebelum tu disunatkan puasa. Kalau pemimpin suruh puasa, arahkan puasa, wajib kita puasa. Tak puasa berdosa. Tu. Yang keenam, saumun nadhr. Yang keenam ialah puasa nazar. Kalau aku dapat hafiz Quran 30 juzuk ataupun syahadah 30 juzuk, maka aku nak puasa Isnin dan Khamis pada minggu selepas aku syahadah. Maka hukumnya wajib puasa sebab dah dinazarkan. Okey, selesai kat situ. Yang kedua, jadi kita ada berapa puasa wajib? 6 Yang kedua sunat. Sunat kita puasa. Wa huwal aslu fihi, dan sunat ni hukum asal bagi puasa lah. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan puasa sunat ni pula terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah ma yatakarraru bi takarruris sinin. Puasa sunat yang berulang setiap tahun, mana sekali setahun je. Ka shaumi yaumi Arafah, puasa hari Arafah, iaitu pada hari ke-9 Zulhijjah. Puasa hari itu sunat. Kita baca ta'liq kat bawah. Wa yusannu saumu li ghairil hajj wa illam yashqa alaih. Disunatkan puasa kepada orang yang bukan buat haji. Boleh. Sekalipun tidak menyusahkan ke atas orang yang buat haji, gitulah. Iqtida'an bihi sallallahu alaihi wasallam wa li taqawwa 'ala al-ibadah. Maknanya apa? Puasa Yaum Arafah, hari ke-9 Zulhijjah, disunatkan bagi orang yang bukan buat haji. Adapun orang yang buat haji, sekalipun mampu berpuasa, tak. Comelnya dia tak payah puasa. Supaya apa? Supaya badan dia kuat untuk beribadat pada hari ke-9 Zulhijjah. Dan hari itu banyak amalan nak kena buat. Boleh? Tu. Boleh? Dan tak silap saya ni masalah khilafiyah lah. Ada sebahagian sebut kalau tidak menyusahkan maka disunat juga puasa. Boleh? Wa warada fi fadli saumih, fadilat puasa hari Arafah. Siyamu yaumi Arafata inni ahtasibu 'inda Allahi an yukaffira as-sanata allati ba'dahu wallati qablah. Fadilat puasa hari Arafah ni ialah Nabi sebut dalam sebuah hadis, ianya membatalkan ataupun mengampunkan dosa yang lepas dan dosa yang akan datang. Mana setahun yang lepas, tahun yang akan datang. Kalau kita puasa hari Arafah pada tahun ni, maka pahala dosa tahun lepas terbatal. Dosa akan datang pun insya-Allah Allah Taala ampunkan. Dosa yang berkait dengan Allah Taala lah. Dan dosa kecil. Dosa besar kena taubat. Tak. Dosa dengan orang, dia kena serah hak orang tersebut. Tak boleh kita mencuri, membunuh. Lepas tu kita pun puasa. Lepas puasa alhamdulillah dah terbatal dah. Allah tak ampun dah dosa yang tahun lepas, dosa akan datang. Sepanjang 2 tahun tu buat dosa. Sebab apa? Dah puasa dah setahun. Dah puasa dah pada hari Arafah. Tak boleh lagu tu. Dia hanya mengampunkan dosa kecil, lepas tu dosa yang tidak berkait dengan orang. Boleh. Okey. Kemudian watasu'a, puasa hari Tasu'a, hari ke-9. Wa Ashura, hari ke-10 bulan Zulhijjah. Jadi Tasu'a wa Ashura ni bulan Muharram. Jadi yang pertama sunat puasa hari Arafah, hari ke-9 Zulhijjah. Yang kedua hari ke-9 Muharram dan juga hari ke-10 Muharram. Hari yang ke-10, hari ke-10 Muharram ni dan juga hari ke-11 Muharram. Hari ke-10 merupakan hari yang Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa AS. Fadilatnya ialah mengampunkan dosa setahun yang lampau. Mengampunkan dosa setahun yang lampau sebagaimana disebut oleh
Imam Muslim dalam sahih beliau. Faham betul? Jadi sunat puasa hari ke-9, ke-10, ke-11 Muharram. Wa sittin min Syawal, sunat juga puasa 6 daripada bulan Syawal. Puasa 6 tu lah. Lepas kita puasa Ramadan, kita raya sehari, lepas tu sunat puasa 6. Sunat pula yang paling afdal kita puasa hari kedua. Ni susah lah ni. Hari tu ada rumah terbuka. 15 hari pertama. Ataupun di Malaysia ni biasanya hari kedua sampai hari ke-30 ada rumah terbuka. Tapi disebabkan kita masih baru beraya, maka nak puasa pada hari kedua tu lebih susah lah, lebih sukar lah, bertemu dengan nafsu kita nak makan tu. Oleh sebab itu kalau kita start pada hari kedua Ramadan, puasa 6 kita itu lebih afdal. Boleh? Kita nak start pada akhir-akhir pun boleh. Pada 23 Syawal baru start boleh, tidak ada masalah. Tapi yang afdal pada 2 Ramadan. Lepas tu sunat berturut-turut pula. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-7 habis. Jadi sunat atas sunat. Pertama sunat puasa tu sendiri. Puasa 6 Syawal tu tak wajib sunat. Bila kita buat perkara sunat tu ada sunat lain. Apa sunat dia? Kita start pada 2 Ramadan. Lepas tu kita habiskan pada 7 Ramadan. Maknanya berturut-turut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustaz, saya semangat nak start daripada awal Syawal. Tak boleh lah. Saya sebut Ramadan tadi tak silap. Syawal. Ramadan tak adalah puasa sunat Syawal. Tu. Jangan viral pula. Viral. Ustaz ni sesat ni. Bid'ah. Mana ada puasa 6 bulan Ramadan. Tu. Musim-musim viral ni. Tak. Isu tu orang suka tu. Setakat fardu ain gini orang tak minat. Mash da'wah. Ada minat isu-isu. Ikutlah orang minat tak minat. Kita mengajar bukan sebab orang minat. Tak. Kalau nak tunggu orang minat, tak mengajar aku. Sampai bila-bila tak mengajar. Nak tunggu live 1000 orang dulu baru nak mengajar. Tak. Sebab tu Habib Ahmad Al-Maqdi dia pesanlah kepada anak-anak murid dia. Kamu balik Malaysia, janganlah kamu harap orang hampa tika kapet merah tu. Sampai airportnya orang hampa dah sedia dah kapet merah. Kita pun jalan atas tu. Orang pun tala'al badru alaina. Orang sambut kita. Allamah faqih mufassir lughawi. Saya haraplah lagu tu. Kita duduk di akhir zaman ni, kita faqih ke tak faqih ke, alim ke tak alim ke, orang keliling tak peduli, melainkan sedikit daripada mereka. Jadi kita teruskan. Orang nak kata apa kata, mulut dia tak boleh nak kunci. Kita teruskan mengajar. Orang nak kata kata, boleh. Okey. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, man sama ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia puasa pula selepas tu 6 hari daripada bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa selama setahun. Sebab apa? Sebab kita dalam setahun ada 360 hari lebih kurang. Tak. Maka bila kita puasa 30 hari Ramadan, paling kurang ganjarannya ialah satu hari 10. Satu kali buat dapat 10 sekurang-kurangnya. Jadi 30 hari Ramadan darat 10, 300 hari dah. Lepas tu 60 hari lagi kita cover dengan puasa 6 Ramadan. Ramadan lagi. 6 Syawal. Jadi sekali puasa dapat 10 hari, sekali puasa dapat 10 hari. Cukuplah 60 hari, maka seolah-olah kita puasa 360 hari. Pahala tu. Kita tak puasa banyak tu. Pahala tu dapat 360 hari puasa. Tak pelik lah. Tak, sebab Allah Ta'ala ni maha kaya. Kemudian apa dia? Wal ashhuril hurum. Puasa sunat yang berulang setiap setahun. Tak, puasa pada bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram. Pada 4 lah. 3 daripadanya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berturut-turut. Satu lagi dia duduk asing, Rajab. Kita sekarang ni dalam bulan Rajab. Masuk Syaban, Ramadan. Syaban bukan bulan haram.
Ramadan juga bukan bulan haram. Jadi Rajab tu duduk seorang-seorang, seekor dia lagu tu. Tapi 3 yang awal, Zulqa'adah, Zulhijjah, Muharram, berturut-turut, sardun. Fadilat puasa ialah afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail, rawahu Muslim. Sebaik-baik puasa selepas Ramadan ialah puasa pada bulan-bulan haram, Zulqa'adah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sebaik-baik sembahyang pula selepas sembahyang fardu ialah sembahyang malam. Ni barang susah belaka ni. Tak. Susah-susah pun ilmu kita sampaikanlah. Sama ada kita buat ataupun tak buat. Sekurang-kurangnya bila kita sampaikan tu, dapatlah faedah kepada orang lain. Orang lain buat dapat juga pahala kepada kita, sekalipun kita tak buat. Yang sunat ni lah. Dah. Tu. Okey, tapi yang mulai ini cubalah beramal. Seterusnya wal ashril awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jadi daripada hari pertama sampai hari ke-10 Dzulhijjah, sunat kita puasa. Hari ke-10 boleh puasa tak? Mana boleh? Hari raya. Maknanya ialah daripada hari pertama sampai hari ke-9 Dzulhijjah lah. Itu mana wal ashril awal min Dzulhijjah. Jangan bantai puasa hari ke-10. Hari ke-10 tu haram puasa sebab apa? Sebab itu ialah hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua, bahagian yang kedua daripada puasa sunat ialah ma yatakarraru bi takarruris sinin. Puasa yang berulang, Allah semula. Ma yatakarraru bi takarruris syuhur. Puasa yang berulang setiap bulan. Tu. Puasa yang berulang setiap bulan. Yang tadi setahun sekali je, hari Arafah setahun sekali je. Dia tak ada 2 hari dalam setahun hari Arafah. Boleh. Sekarang ni kita nak bincang puasa sunat yang berulang setiap bulan. Yang pertama ayyamil bid. Jangan baca ayyamil bayd. Hari-hari telur. Maknanya sebelum ni tak ada telur. Tak. Sebabnya tak tahulah sebab mana. Kemudian ada balik telur. Maka hari yang ada telur tu sunat kita puasa. Tak, bukan tu maksud dia. Ayyamil bid. Jangan baca ayyamil bayd. Boleh. Bahasa Arab ni silap sikit je baris. Boleh? Ka ayyamil bid. Hari-hari putih. Hari-hari bulan mengambang. Tu. Sunat kita puasa. Bila tu wahya yaumu 13, 13 ataupun as-salisata ashar, ar-rabi'ata ashar dan juga al-khamisata ashar. 13, 14, 15 pada setiap bulan. Bulan Islam lah. Boleh 13, 14, 15 pada setiap bulan. Ikut bulan Islam lah, bukan bulan Masihi. Wal ayyamis sud, dan juga hari-hari hitam. Maknanya bulan pada waktu tu gelap. Iaitu pada 28, 29, 30. Pada setiap bulan. Boleh? Sebab apa dia namakan sebagai ayyamis sud? Hari-hari kegelapan, sebab waktu tu gelap, malam tu gelap sangat. Sebab bulan apa? Bulan apa? Gelap lah. Bulan tidak mengambang, tidak bercahaya sangat pada akhir bulan. Juga bulan Islam. Hikmah kita puasa pada bulan ini ialah memperbanyakkan ibadah. Kemudian supaya Allah Ta'ala cerahkan hati kita. Di dalam Islam ni ada satu nama yang dipanggil sebagai at-tafa'ul. At-tafa'ul. Sebab tu kalau kita ada anak, baru lahir anak kan, kita buat akikah. Bila akikah tu, tulang tu jangan kita potong, jangan kita kerat, malah kita cabut ikut sendi. Bahagian sendi ni cabut, keluar tangan, sendi ni cabut. Itu jangan kita kerat tengah. Sebab apa? Tafa'ulan. Dan kita berharap budak ni bila besar tak adalah aksiden, jatuh motor, jatuh tangga sampai patah riuk. Gitu, tafa'ulan. Nabi suka tafa'ul ni. Sebab tu Nabi sendiri tukar nama sebahagian sahabat yang namanya buruk, namanya agak jelek, Nabi tukar. Tafa'ulan lah. Nabi suka benda-benda yang baik. Al-fa'lul hasan. Boleh? Jadi bila gelap bulan, dia menunjukkan gelap hati. Bukanlah bila gelap bulan kita jadi jahat. Tak. Seolah-olah begitulah. Kan viral lagi. Boleh?
Jadi gelap di atas, hati kita pun gelap, banyak dosa. Bukan sebab bulan gelap tak, sebab memang kita ni memang mungkin hati gelap dah. Jadi kita beribadat pada hari itu supaya Allah Ta'ala terangkan hati kita daripada kegelapan dosa dan maksiat. Ustaz, kalau bulan tu ada 29 hari je Ustaz. Bulan Islam ni sama ada 30 ataupun 29. Ustaz sebut tadi ayyamus sud 28, 29, 30. Betul? Okey, bulan tu ada 29, lagu mana nak buat? Maka startnya sama. Kekal disunatkan puasa 28, 29. Lepas tu satu lagi ambil pada satu. Satu hari bulan. Jadi Muharram Safar. 28 Muharram, 29 Muharram, 1 Safar. Gitu. Tu dia. Boleh tak? Nombor 3. Baca sikit lagi lah. Tak, nak habis cepat ni. Mudah-mudahan insya-Allah. Yang ketiga, ma yatakarraru bi takarruril asabi'. Puasa sunat yang ketiga ataupun bahagian puasa sunat yang ketiga apa dia, Aiman? Puasa yang berulang setiap minggu. Iaitu hari Isnin dan juga Khamis. Tak, setiap minggu ada hari Isnin. Dan juga ada hari Khamis. Hari minggu ni Isnin, minggu depan pun ada Isnin, gitulah. Tu nak terang juga Ustaz. Saja je nak terang. Okey, selesai kat situ. Kemudian kaman qala sahibu Safwatiz Zubat. Syekh bawa syahid daripada Matan Zubat. Matan Zubat ni ada kisah lah saya dengan dia. Apa kisahnya? Guru saya ni banyak kali juga dah cerita ni. Tapi syok bila dah sampai bab tu, syok nak cerita. Saya pun ceritalah. Habib Ahmad Al-Maqdi ni, dia tahu kot saya nak kahwin awal ni. Tak, dia beritahu saya jangan kahwin selagi mana tak hafaz 2 matan. Pertama matan apa? Matan Zubat. Yang kedua matan Alfiyah bin Malik. Jadi apa yang terjadi selepas tu? Selepas tu saya berkahwin dan dapat 2 orang anak dah. Matan Zubat pun saya tak hafal, matan Alfiyah bin Malik pun saya tak hafal. Tu. Boleh. InsyaAllah budak-budak ni, anak-anak murid ni lah. InsyaAllah Haiman ke Adam ke, Adib, siapa-siapalah yang ada dalam mahad kita ni, suruh dia hafal sebelum keluar mahad. Kalau dia keluar mahad dulu, lepas tu kita sebut hafaz sebelum kahwin, dia akan jadi macam tok guru dia. Jadi sebelum keluar mahad kita suruh dia hafaz, insya-Allah. Banyak baik juga ni, banyak sekat 1000 baik rasa. Okey, jadi dalam Safatul Zubat ni disebut tak sampai 1000 baik. Berapa baik? 300 lebih ke berapa? Wa sunnatun siyamu yaumi Arafah, dan sunat puasa pada hari Arafah illa liman fil haji haitsu ad'afah, melainkan pada bulan haji. Mana bagi orang yang buat haji lah, tak, orang yang ihram haji dan umrah, maka tidak disunatkan puasa hari Arafah haitsu ad'afah, bila melemahkan dia. Mana kalau tak lemahkan dia, sunat juga puasa. Itu menurut sebahagian. Wasiti Syawal wa bil wila aula, dan puasa 6 daripada Syawal. Wabil wila, dan sunat pula berturut-turut. Wabil wila li aula, mana dengan berturut-turut lebih aula lah puasa 6 ni. Maknanya kita puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7 habis. Wa tasu'a wa Ashura ay ke-9, ay ke-10 Muharram. Wa saumul itsnaini kadzal khamisu, sunat juga puasa hari Isnin juga hari Khamis, ma' ayyami bidin, bersama dengan hari-hari putih. Terus kita baca, wa afdalu siyamin nafli saumu yaumin wa iftaru yaumin wa huwa saumu sayyidina Daud alaihi salam. Sebaik-baik puasa sunat ialah puasa Nabi Daud alaihi salam, iaitu puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Tu sebaik-baik puasa sunatlah. Boleh buat ni kira wali lah. Yang ketiga, hukum puasa yang ketiga ialah makruh. Jadi kita dah bincang hukum akan puasa yang pertama, iaitu wajib puasa, 6 gambaran. Sunat puasa ada 3 bahagian. Seterusnya yang ketiga, makruh puasa. Ada waktu makruh kita puasa, maknanya dibenci syarak. Puasa tu sah tak? Ifradu yaumil jumu'ah awis sabt awil ahad, menunggalkan puasa pada hari Jumaat sahaja, ataupun Sabtu sahaja, ataupun hari Ahad sahaja, makruh.
Jumaat sahaja kita puasa makruh. Sabtu sahaja kita puasa makruh. Ahad sahaja kita puasa makruh. Sebab apa makruh? Dikatakan hari Jumaat tu hari perayaan umat Islam. Idul lil muslimin. Hari Sabtu hari perayaan Yahudi. Hari Ahad hari perayaan Nasara. Jadi makruh puasa pada hari-hari tersebut. Kalau kita gabung tak makruh lah. Tak jadi hukum makruh. Maknanya kita puasa Jumaat Sabtu tu tak makruh. Ataupun Sabtu Ahad tak makruh. Ataupun Jumaat Sabtu Ahad kita puasa tak makruh. Yang puasa yang makruh kalau Jumaat sahaja, Sabtu sahaja, Ahad sahaja. Kalau Jumaat lepas tu Ahad makruh tak? Tak makruh juga. Tak makruh juga. Mana kita puasa Jumaat, Sabtu tak puasa, Ahad puasa. Juga tidak makruh sebab tidak ada ifrat. Tidak ada tunggal tu. Boleh? Kemudian wasaumud dahri liman yakhafu ad-darara aw fawata haqqin mandub. Begitu juga makruh puasa ad-dahr tadi. Puasa selama setahun. Setiap-tiap hari puasa. Makruh bagi siapa? Bagi mereka yang dibimbangi mudarat pada tubuh badan. Kalau puasa yakin mudarat, haram lah. Bimbang mudarat, syak pada mudarat, hukumnya makruh dia puasa setiap hari. Melainkan hari-hari yang diharamkan lah. Ataupun puasa setahun yang menyebabkan fawata haqqin mandub, gugurnya hak yang disunatkan syarak. Contohlah kita sebut Zaid ni, sebelum dia start puasa setahun, dia ni lepas sembahyang Zuhur dia sembahyang sunat. Sebelum Zuhur sembahyang sunat dah, lepas tu sembahyang sunat juga. Asar pun begitu. Asar tak adalah ba'diyah tu. Maghrib qabliyah ba'diyah tak, amalan sunat. Qiyamul lail pun ada. Tapi bila dia start puasa setiap hari, amalan sunat tu dia tinggal lah sebab tak larat. Qiyamul lail pun dah tak ada, lepas tu apa, sunat ba'diyah qabliyah pun dah tak ada, maka kita sebut apa? Hukumnya makruh puasa tersebut. Puasa dahr tu lah, puasa setahun tu. Okey. Kalau tidak ada dua ni, maka tak makruh lah puasa setahun. Mana orang tu jenis badan kuat, badan gagah, maka tidak ditakuti darar berlaku pada badan dia. Lepas tu dia puasa ke tak puasa sama je. Amalan sunat yang dia buat sebelum ni kekal dia buat masa dia puasa. Itu kita sebut tak makruh lah dia puasa, malah dituntut dia puasa. Tak, ibadat. Yang keempat haram. Yang keempat ialah haram puasa. Ada musihah. Pertama haram tapi sah. Dia buat puasa tu berdosa, tapi sah tak puasa tu? Sah. Iaitu saumuz zaujah biduni idzni zaujiha. Puasa isteri tanpa izin daripada suami. Puasa sunat lah. Puasa wajib dapat izin ke tak dapat izin ke kena puasa. Tak puasa sunat ni tak, kena dapat izin daripada suami ataupun diketahui redanya. Maknanya puasa tu dapat dosa, tapi sah tak sah? Wa saumul abdi biduni izni sayyidihi. Puasa seorang hamba tanpa izin daripada tuan. Hamba ni ialah hamba. Tak, tuan dia mungkin nak suruh cocok tanam, buat bangunan, basuh kereta, basuh motor, tak, cari kayu api di hutan dan sebagainya. Jadi kalau puasa boleh melembabkan tubuh badan, tak lagi. Oleh sebab itulah kita sebut puasa si hamba tanpa dapat izin daripada, puasa sunat si hamba tanpa dapat izin daripada tuannya, hukumnya haram. Nasihah. Haram ada nasihah. Puasa itu haram dan juga tidak sah. Fi khamsi suwar. Boleh ada? Iman. Pada 5 gambaran. Pertama,
buka kitab dah tu. Tak apalah, dengar je, tak apa. Lepas ni ulang kaji balik. Yang pertama, saumu yaumi Aidil Fitri, puasa pada hari Aidil Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Puasa pada hari raya Aidil Fitri, iaitu hari pertama lah. Hari pertama Syawal, haram puasa. Kalau puasa juga tidak sah, sebab hari itu ialah hari dhiyafah, hari Allah Ta'ala mempersilakan kita makan. Kita menjadi tetamu Allah Ta'ala pada hari itu untuk kita makan, minum dan sebagainya. Tak tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan hari itu hari dhiyafah, kita pergi makan. Jadi kita pergi puasa, haram lah. Yang kedua, saumu yaumi Aidil Adha wa huwa al-yaumul 'ashir min syahri Dzul Hijjah, hari ke-10 Dzul Hijjah juga haram puasa, iaitu hari raya lah, raya Idul Adha. Yang ketiga, saumu ayyami tasyriq, puasa hari tasyriq. Tasyriq, apa hari tasyriq? 11, 12, 13 Dzul Hijjah haram puasa. Faham tak? Yang keempat, saumul nisfi al-akhir min Sya'ban wa hiya 16, 17, 18 sampai habis. Yang keempat, haram puasa pada separuh masa kedua bulan Sya'ban, iaitu bermula daripada 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 18 Sya'ban sampailah 30 Sya'ban. Haram puasa. Boleh? Itu pun kalau nanti akan datang. Tak apa. Yang ke ni haram dan juga tidak sah ni. Manakala kita puasa hari 16 Sya'ban, puasa kita tidak sah. Ni pandangan muktamad lah. Haram dan tidak sah. Yang nombor 5, saumu yaumi syak, puasa pada hari syak. Puasa pada hari syak. Apa hari syak? Wa huwa yaumu 30 min Sya'ban idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatil hilal. Itu satu. Au syahida man la tuqbal syahadatuhu bi ru'yatil hilali ka mura'atin aw sabiyyin. Dengar elok. Hari syak ialah hari 30 Sya'ban. Bila, ini syarat dia, bila manusia membawa khabar angin pada malam pada malam 30 Sya'ban tersebut. Apa yang mereka bawa? Mereka bawa khabar angin nampak anak bulan. Gini cerita dia. Kita sebutlah pagi ni, pagi 30 Sya'ban. Pagi ni, pagi 30 Sya'ban. Malam tadi. Malam tadi kita panggil 30, malam 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban. Malam tu tak, manusia membawa khabar pakai WhatsApp ke, Telegram ke, Facebook ke. Masing-masing mengatakan apa? Nampak anak bulan. Oh ni nampak anak bulan, tu nampak anak bulan. Boleh? Tapi seorang abuk pun tidak bawa, tidak berjumpa dengan hakim, dengan qadi untuk buat penyaksian depan qadi yang dia tu nampak anak bulan. Pakat bersembang kedai kopi, kat Facebook, Twitter. Tak? Tu. Maka bila orang duduk bersembang malam tadi, nampak anak bulan, jadi kita syak, esok ni Ramadan ke 30 Sya'ban? Esok ni 30 Sya'ban ke? Ataupun Sya'ban kita ni ada 29 je, esok dah 1 Ramadan. Kita jadi syak. Maka esok kita panggil yaumul syak, haram kita puasa. Haram kita puasa. Ataupun hari syak juga ialah hari yang ada orang nampak anak bulan dan dia buat penyaksian depan qadi. Cumanya orang tu penyaksian dia ditolak. Contohnya budak kecil ataupun perempuan. Zainab nampak anak bulan, nampak sungguh ni, anak bulan, nampak anak bulan. Dia pergi jumpa qadi, dia beritahu, wahai qadi, dia ada syarat dia. Berapa 6 syarat dalam Mu'nisul Jalis ada sebutlah. Ada sebut. Berapa syarat? Ada 6 syarat untuk diterimanya penyaksian seseorang. Penyaksian nampak anak bulan. Ala kulli hal, siapa nak tengok tafsir, tengok Mu'nisul Jalis. Kat sini kita nak buat ringkas. Jadi Zainab tu nampak anak bulan, dia jumpa qadi, dia sebut, wahai si qadi, wahai tuan guru, wahai tuan qadi, asyhadu inni ra'aitul hilal, sesungguhnya aku menyaksikan, aku ni telah melihat anak bulan. Maka qadi tolak penyaksian dia tu, tak terima sebab dia perempuan. Dia tu bukan ada syahadah, tak boleh. Ataupun budak kecil nampak anak bulan, dia buat penyaksian, ditolak.
Maka kita sebut esok pagi tu tak dipanggil sebagai yaumu syak, hari syak. Haram kita puasa padanya. Di dalam ta'liq Syekh sebut wa ya'tari shaumu yaumi syak al-ahkam al-arba'ah fayajibu idza akhbarahu mawthuqun bih annahu ra'a al-hilala aw huwa ra'ahu bi'ainihi. Hari syak ini iaitu hari 30 Syaban inilah. Secara umum kita sebut hari ke-30 Syaban ni. Dia ada hukum hakam dia. Ada berapa? 4. Ada kala wajib puasa. Bila wajib puasa? Bila orang yang dipercayai bagi tahu dia nampak anak bulan. Boleh? Zaid datang jumpa kita. Zaid ni orang yang dipercayai lah. Kita percaya ada orang yang adil. Sepatutnya dia pergi jumpa qadi, buat penyaksian depan qadi. Dia tak pergi jumpa qadi, dia jumpa kita. Dia beritahu, "Salah. Aku nampak anak bulan." Ini pagi kan, malam semalam. Dia nampak anak bulan, dia beritahu kita malam tu juga. Dan kita tahu dia ni ada reti sikit bab falak apa semua bagai. Jadi kita pun percaya kat dia. Ni tak kisah percaya ataupun tidak. Yang penting dia tu mauthuk. Yang penting dia tu mauthuk, orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai, sama ada kita percaya dia ataupun tidak. Tak. Bila dia beritahu kita, maka kita wajib puasa esok. Orang lain dia tak beritahu, orang lain tak wajib puasa, kita seorang puasa. Ataupun kita sendiri nampak anak bulan. Kita sendiri nampak anak bulan, maka kita kena puasa pada 30 Syaban tu. Maknanya 30 Syaban tu satu Ramadan bagi pihak kita lah. Itu yang pertama. 30 Syaban ada kala wajib kita puasa. Bila wajib kita puasa, bagi kita dia satu Ramadan lah. Bila wajib puasa? Bila ada orang yang adil, yang dipercayai, beritahu kita, kita wajib puasa. Dia beritahu apa? Dia beritahu dia nampak anak bulan. Ataupun kita sendiri nampak anak bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita puasa kalau orang yang tidak dipercayai bagi tahu kita, tapi kita percaya kat dia. Lagu mana? Kita sebut Ali ni orang yang kuat menipu. Orang yang tidak dipercayai lah. Tak? Tu. Cumanya Ali yang kita ni rapat. Dan kita tahu Ali ni walaupun dia orang tak percaya kat dia sebab dia sok mau menipu, kita tahu Ali ni dengan aku dia tak menipu. Terutama bab apa dia? Bab agama. Ali ni memang sembang ni menipu lah. Tok Empat kena tipu dengan dia, Tok Imam kena tipu dengan dia. Tak, Tok Penghulu. Tapi dengan kita dia tak menipu, dia rapat sangat dengan kita, dia tak boleh menipu kita. Dia tak ada gamak. Kita kenal dia. Terutama bab agama, dia tahu itu ustaz. Jadi bila dia beritahu, tak, walaupun dia tu ghairu mawthuq, tidak dipercayai sebab suka menipu. Tapi bila dia beritahu kita rasa betul, ni tak menipu kawan ni. Sebab jenis dia bab-bab ni tak menipu aku. Kita percaya kat dia, wa waqa'a fi qalbihi sidquh. Telah berlaku, telah jatuh dalam hati kita, percayakan dia. Maka ketika itu harus kita puasa pada 30 Syaban tu. Harus kita puasa pada 30 Syaban itu. Itu. 30 Syaban tu satu Ramadan lah bagi pihak kita. Boleh? Yang ketiga, hukum sunat. Sunat puasa. Kalau apa? Kalau 30 Syaban tu kena hari yang sokmo kita puasa sebelum ni. Sebelum ni kita Isnin Khamis puasa sokmo. 30 Syaban kena hari Isnin sunat kita puasa. Tak. Kemudian haram kita puasa, itu asal bagi hukum puasa yaumul syak. Selesai kat situ. Kemudian Syekh sebut mas'alatun, kita baca sikit lagi. Mata yajuzu shaumu yaumil syak aw nisfil akhir min Sya'ban. Bilakah diharuskan puasa pada hari syak dan juga separuh masa kedua daripada bulan Sya'ban. Tadi kita sebut haram puasa dan juga tidak sah pada 5 keadaan. Hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, puasa ayam tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian puasa separuh masa kedua bulan Sya'ban 16 dan ke atas. Kemudian puasa yaumul syak, hari 30 daripada bulan Sya'ban, bila cukup syarat lah. 3 yang pertama, yang ni mutlaqan haram. Hari raya. Hari raya tu kamu nak puasa qada ke, puasa sunat ke, puasa apa jenis puasa sekalipun haram, tak sah. Begitu juga Aidil Adha, begitu juga ayam tasyrik. Cuma pada ayam tasyrik ada khilaf sedikitlah. Adapun pada hari Sya'ban, separuh masa kedua bulan Sya'ban dan juga puasa yaumul syak,
maka padanya ada perincian. Asal hukum haram. Asal hukum haram puasa pada hari tersebut, dan kalau puasa pun tidak sah. Cuma diharuskan puasa pada 2 hari tersebut kalau kena gaya. Saya sebut yajuzu saumuhuma fi 3 halat. Harus kita puasa yaumul syak dan juga puasa separuh masa kedua daripada bulan Syaban 16, 17 sampai 30 dengan syarat-syarat berikut ataupun dalam keadaan-keadaan berikut. Ada 3 keadaan. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban, ka qada'in atau kafaratin atau nadhrin. Kalau puasa tu puasa wajib. Contoh dia tinggal Ramadan, dia tak puasa, tak sedar, masuk Syaban dah. Syaban pun dia tak sedar juga, tangguh-tangguh, akhir sekali dah masuk apa? Separuh masa kedua daripada bulan Syaban. Tak, dia tinggal 2 hari. Dia nak qada 2 hari dalam separuh masa kedua Syaban, boleh. Dia nak qada sehari dalam 30 Syaban, boleh. Yaumul syak, tidak ada masalah. Atau kafarah, ataupun dia nak puasa kafarah pada 2 hari tersebut, tidak ada masalah. Ataupun nazar, tidak ada masalah. Cuma disyaratkan juga jangan sengaja lah. Sengaja. Tak. Sengaja tu macam ni. Dia belajar fiqh, maka dia tahu puasa haram pada 16, 17, 18. Tak. Kecuali kalau puasa wajib. Jadi dia sengaja tunggu masuknya 16 barulah dia nak puasa wajib. Sengaja. Sengaja pisah. Haram kan? Haram. Nak buat waktu tu. Haram. Ketika itu tidak sah. Kekal haram. Boleh? Ataupun nazar. Sahaja aku bernazar untuk puasa pada 16, 17 dan 18 Syaban. Hukumnya tidak sah. Nazar yang dibenarkan begini. Dia bernazar, sahaja aku bernazar untuk puasa 2 hari berturut-turut selepas sahaja aku mendapat 10 keputusan SPM 10 A sebagai contoh. Dia dapat 10 A, esok tu 16 Syaban 17, yang tu dia boleh puasa. Tapi sengaja daripada awal lagi dia letak dah, sahaja aku bernazar untuk puasa pada yaumul syak pada 16 17, itu tak boleh, haram. Sengaja pisah, macam nak ingkari syarak. Syarak sebut tak boleh, sengaja buat juga tak boleh. Faham tak? Itu kena faham elok. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadah wirdun ka shaumil itsnin wal khamis. Yang kedua, kalau dia ada wirid lah, wirid. Sebelum ni dia puasa Isnin Khamis, maka masuk pada 16 Syaban tu kena hari Isnin, dia boleh puasa. Lepas tu hari Khamis kena contoh apa? 16, 17, 18, 19 Syaban, dia boleh puasa, tidak ada masalah. Sebab apa? Dia dah biasa puasa Isnin Khamis. Adat tu tasbutu bil marratin wahidah. Adat tasbutu bil marratin wahidah. Maknanya apa? Saya pernah puasa Isnin 3 tahun lepas. Tahun ni saya nak puasa 16 Syaban, hari Isnin. 16 Syaban tahun ni kena hari Isnin. Boleh? Boleh tak saya puasa? Boleh, tidak ada masalah. Sebab apa? Dah jadi adat kepada saya puasa sebelum ni. Bila saya puasa? Sekali saja sebelum ni, iaitu pada 3 tahun lepas. Dah dikira sebagai adat. Allah. Kemudian yang ketiga, idza wasala nisfa tsani bima qablah bi an sama yauma al-khamis ashar fayajuzu lahu an yasuma al-yawma alladhi ba'dahu yawma as-sadis ashar wa idza sama yawma as-sadis ashar jaza lahu sawmu yawmi as-sabi ashar wa hakadha ila akhir asy-syahr fa idza aftara yawman wahidan haruma alaihi sawmu baqiyati asy-syahr. Kalau dia sambung separuh masa kedua dengan separuh masa pertama, begitu. Jadi kalau dia puasa 15 hari bulan, 15 hari bulan tu termasuk separuh masa pertama bulan Syaban, maka kita sebut 15 dia boleh puasa, 16 boleh puasa, 17 boleh puasa, 18 boleh puasa sampailah hari ke-30 Syaban. Ustaz, kalau dia tak puasa kat tengah-tengah, maknanya apa? Dia puasa 15, 16, 17, 18, 19, 20 dia tak puasa.
Sama ada dia tak puasa tu sebab uzur ataupun sebab tidak uzur. Maka kita sebut 21 tu dia haram puasa. Boleh? Okey, pada puasa Syaban ni kalau nak lebih ringkas ataupun lebih mudah kena cari pandangan lain lah. Kalau nak puasa juga. Dia ada pandangan yang membenarkan puasa pada akhir Syaban. Kalau nak buat ibadat juga pada bulan tu tidak ada masalah lah, cari pandangan lain. Kita sekarang ni mengajar pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, dan bila kita ditanya pun kita jawab soalan, kita akan jawab ikut pandangan muktamad lah. Kecuali lah kalau orang tu susah sangat, terdesak sangat, tu mungkin kita boleh tengok pandangan yang luar daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kama qala sahibu Saffati Zubat, wala yasihu sawmu yaumil 'idi wa yaumi tashriqin wala tardidi la in yuwafiq 'adatan aw nadhra aw wasala as-sawma bi sawmin marra. Saya sebut dalam Zubat, tidak sah puasa pada hari raya wa yaumi tashriq, juga tidak sah puasa pada hari tashriq. Hari raya tu dua lah, Idul Fitri, Idul Adha. Ayam tashriq 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wala tardidi, juga tidak sah pada hari syak, iaitu pada 30 Syaban. La in yuwafiq 'adatan aw nazran, melainkan ayam syak dan juga tu ayam syak dia kat sini dalam matan. Melainkan kalau ayam syak itu 30 Syaban itu berbetulan dengan adat dia. Sebelum ni puasa Isnin Khamis. Kebetulan 30 Syaban tu hari syak itu hari Isnin, dia bolehlah puasa. Ataupun nazar. Tak, dia berjaya dapat 10A, esok tu dia nak puasa. Esok tu kebetulannya 30 Syaban, dia boleh puasa. Aw salat sauma bi saumin marra, ataupun dia puasa apa? Sambung dengan hari sebelum. Maknanya hari 15 dia puasa, maka dia boleh puasa juga sampailah ke 30 Syaban yang dikatakan sebagai hari syak. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah nanti kita masuk perbincangan syurutu sihhatis shaum, syarat sah puasa, kemudian syarat wajib puasa, rukun puasa, perbezaan antara niat puasa sunat dan juga niat puasa fardu. Tu. Kemudian sebab-sebab yang mewajibkan puasa. Dia ada sebab-sebab yang mewajibkan puasa ke atas seluruh umat Islam, juga ada sebab-sebab yang mewajibkan puasa ke atas individu tertentu daripada umat Islam. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.